Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera. Berjumpa lagi. Siri kita yang ke-11 sekarang ni. Video yang ke-11 dan kita cover balik ke tajuk tingkatan 5 janjang. Dan hari ni fokus yang amat istimewa iaitu fokus 71 yang melibatkan semua soalan-soalan yang mana dalam kategori jodoh. Dan jika kita tengok pada senarai semak, saya harap semua anda yang mengikuti video ini ada senarai semak berfokus dan tandalah pada fokus yang ke-71 sekarang ni. Tandalah dengan hari bulan hari ini 18 hari bulan April 2020. Kita mungkin tak akan siap semua soalan dalam kategori ini, tapi sekurang-kurangnya kita boleh ambil separuh daripada tu hari ini insyaAllah. Jadi saya namakan fokus ni adalah diberi sebutan di hujung jodoh. Dan seperti yang saya kata, bila kita jodoh, bila soalan tu jodoh, mesti ada pengantin. Dan ada dua kategori pengantin yang anda kalau follow daripada awal dah tahu, iaitu pengantin yang biasa ada dalam soalan dan PPP, pengantin yang mana bersembunyi. PPP stand for pengantin pemalu. Okey, tanpa membuang masa kita terus kepada permata. Dan bagi yang belum ada, saya dah sediakan di laman web admit.webnote.com. So pergilah ke laman web itu dan anda akan boleh download koleksi permata. Saya panggil sebagai permata permata matematik tambahan. Okey, so seluruh soalan ini adalah soalan yang berkait dengan jodoh. So bila jodoh, saya dah kata cari pengantin, kemudian kita jodohkan pengantin itu. Saya rasa saya buat satu bentuk baru format dalam penerangan. Saya nak buat macam ni. Sebelah kiri dunia matematik dan sebelah kanan ialah apakah yang zahir daripada dunia matematik itu. So kita cover dulu janjang aritmetik. Semua dah tahu, kita dah belajar janjang aritmetik, dah tahu dah semua. Ada TN, SN dan semua sekali dalam siri yang sebelum ni anda dah tahu dah. Okey, kita pergi pada soalan 24. Soalan ni kata, teks sebagai K1 sekarang ni. Cari bilangan sebutan bagi janjang aritmetik. Okey, janjang aritmetik ni ialah 6, 11, 16 dan sampai kepada 56. So daripada situ apa yang kita mungkin ada dalam dunia matematik, kita boleh cari kad kebenaran jasad. Wajah tak adalah kat sini ya, kad kebenaran. Kita boleh cari A sebutan pertama ialah 6. Dan kita boleh cari basis punya D, di mana anda nak cari D, tolak antara sebutan kedua, tolak 1 atau ketiga, tolak 2. So kita dapat D sama dengan 5. Yang paling penting ialah ada nombor di hujung. That's why saya buat dan jodoh itulah jodoh, sebutan di hujung. Siapa 56? 56 adalah kad pengenalannya kata TN. Sebutan yang ke entah ke berapa kita tak tahu, tapi yang kita pasti sebutan yang ke N. N itu adalah bilangan sebutan yang soalan ni tanya, cari bilangan sebutan. So kemahiran di sini adalah kemahiran mencari pengantin. Siapa pengantin kat sini? 56. So once anda kenal pengantin, maka 56 ini kena jodoh dengan jasad. Ini jasad. TN bukan jasad, TN baru kad pengenalan. Dan TN anda dah belajar dulu, iaitu jasadnya ialah A tambah N tolak 1 darab D. Simple. So this kemahiran ini yang menyebabkan student saya atau anda sendiri pakar dalam matematik tambahan. Dan anda perasaan ganti seterusnya 6 tambah dengan N tolak 1 yang kita nak cari N tu berapa, darab dengan D nya 5 sama dengan 56. Saya simpan sekali lagi, guna kalkulator, jangan congak. Anda dapat N sama dengan 11. Rakan anda mungkin kata, ini N. Soalan tanya cari bilangan sebutan mana satu. Anda yang biasa dunia matematik dah tahu bahawa N ialah kad pengenalan mathematics.
kad pengenalan bahasa Melayu adalah bilangan sebutan. Si penting kad pengenalan matematik dan bahasa Melayu. So, kad pengenalan penting, jasad penting, jodoh penting. Okey. Ramai pelajar di luar sana yang bukan anda yang menguasai dunia matematik yang tak dapat jawab soalan ni. Kenapa? Kerana dia tak jumpa pengantin. Bila tak jumpa pengantin, dia tak boleh nak jodoh. Bila tak boleh nak jodoh, manakah dapat jawapan? See that konsep matematik. Kalau anda fokus, anda boleh jawab soalan B, anda boleh jawab soalan C, kerana cerita yang sama. Soalan B, siapa pengantin? Ni pengantin. Siapa kad pengenalan? TN. Boleh tak cari TN? Boleh. Soalan kedua C, siapa pengantin? Ni pengantin. Siapa kad pengenalan dia? TN, sebutan ke N. Kita tak boleh kata sebutan ke 10, mana kita tahu dia sebutan ke 10. Dan jodoh yang sesuai. So, saya tinggalkan A, B dan C sebagai jawapan soalan. Anda boleh selesai sendiri. Okey, kita pergi 25. Tagging semua soalan yang right sebagai K1 or K2. K1 is much lower level. Tapi K2 pun anda kena beres dah sekarang. Okey, soalan 25. Diberi 5, H dan K ialah 3 sebutan pertama janjang aritmetik. Beza sepunya ialah 4, carikan H. So, ini jasad. Ini kad pengenalan dan ini kad pengenalan dan ini jasad. Antara banyak-banyak jasad, antara 5 dan 4, siapa bertaraf pengantin? You are my student, anda tahu. Yang bertaraf pengantin ialah 4. Kenapa? 4 adalah beza sepunya. Beza sepunya. Kad pengenalan bahasa Melayu kata. So, kad pengenalan matematik, D. Dan untuk mendapat D, anda dah tahu, iaitu sebutan kedua. Siapa T2? H. Saya bercakap kad pengenalan. Siapa T2? H. T2 adalah sebutan kedua. Tolak dengan siapa T1? 5. See? Dapat H sama dengan 9. Simple as that. Dan bila mendapat H sama dengan 9, mestilah K anda dapat cari, kerana K mestilah 9 tambah dengan D 4. Jawapannya 13. Settle, saya okey. Kita pergi soalan 26. Sama negatif 7 HK20 ialah 4 sebutan pertama suatu janjang aritmetik. Cari H dan K. So, dalam banyak-banyak ni, siapalah rupanya pengantin? Pengantinnya adalah 20. Raikan kad pengenalan dia. 20 adalah, anda kata TN, salah. Kenapa anda kata TN salah? Kerana 20 sudah tahu sebutan yang keberapa. TN, bila kita tak tahu sebutan yang keberapa, kita buat TN. Tapi 20 ialah sebutan yang keberapa? Sebutan yang keempat. Sebutan yang keempat. Sorry, ada ini sebutan yang keempat. Okey, T4 adalah kad pengenalan semata-mata. Jasadnya ialah A tambah 3D. Saya nak cakap kenapa 3, 4 tolak 1. Kalau anda masih tak ingat jasad, jangan tuduh matematik tambah payah. Hanya anda sekadar tak ingat jasad. Sama dengan 20. Dan daripada soalan itu, A sebutan pertama kita dah tahu, iaitu sebutan pertama negatif 7 tambah dengan 3D sama dengan 20. Guna kalkulator, anda mendapat D bersamaan dengan 9. Saya agak jelas. Bila anda dapat D dah 9, maka dapatlah cari H. Mestilah negatif 7 tambah 9 dan seterusnya K. Settle. So, tumpuan anda pada hari masa ni, seluruh tumpuan anda ialah pengantin jodoh. Semua soalan ni ialah soalan jodoh. Okey, 27.
Sebutan pertama suatu janjang aritmetik ialah 12. So, saya raikan kad pengenalan. 12 adalah A sebutan pertama dan negatif 2 adalah D, beza sepunya, dan negatif 14 ni adalah pengantin. Raikan dahulu kad pengenalan. Negatif 14 kad pengenalannya adalah sebutan terakhir, last sebutan. Maka kad pengenalannya ialah T. Entah yang keberapa kita tak tahu, bagi kad pengenalan N sebagai sebutan terakhir. Dan soalan tanya cari bilangan sebutan, memanglah soalan tanya N. So kita akan dapat jawapan kat sini. Of course kita tak dapat kerana Tn adalah kad pengenalan semata-mata. Kita bercakap cerita yang sama dan so Tn formula dia adalah A 12, saya ganti terus, tambah dengan N tolak 1 darab dengan D. D adalah negatif 2. Guna kalkulator anda, pastikan keluar jawapan daripada kalkulator. 14. Okey, kalau ada soalan post dalam grup Telegram. Dan soalan yang bawah ni ialah pernyataan soalan yang sama yang membawa maksud cara sama. Saya tak bacalah yang ni kerana sama je jawapan. Okey, seterusnya kita pergi soalan yang ke-28. Kita baca soalan. Diberi hasil tambah 20 sebutan pertama, janjang aritmetik ialah 520. Jika sebutan pertama 7, cari beza sepunya janjang tersebut. So ada beberapa jasa 7, 520 dan 20. Ingat, setiap jasa wajib ada kad pengenalan. Tak ada jasa yang tak ada kad pengenalan. Anda belajarlah fizik imitik, matematik tambahan, sama sahaja. So kita raikan dulu kad pengenalan. 20 adalah hasil tambah 20 sebutan pertama. Jangan katalah 20 ni hasil tambah. 20 ni dia nak bagi tahu 20 sebutan pertama kita tambah mendapat jawapan 520. Maknanya 20 ni ialah bilangan sebutan. Kenapa cikgu tulis N? Kenapa cikgu tak tulis bilangan sebutan? Anda dah mahir. Itu ialah kad pengenalan bahasa Melayu. Maka 520 adalah SN. Kenapa cikgu tak buat TN? Dia tidak kata sebutan yang ke-20. 520 adalah hasil tambah 20 sebutan. Tetapi jika saya buat SN, saya tidak menjiwai sangat dunia matematik kerana N saya dah tahu. N sama dengan 20. Maka S20 adalah 520. Dan 7 adalah A kerana dia kata sebutan pertama. So sekarang saya mengharap anda sudah faham. Antara banyak-banyak jasa ini siapa pengantin? Pengantin adalah jasad yang boleh dijodohkan. Maka jelas sekarang pengantinnya adalah 520. Kenapa 520? 520 ialah SN dan anda sudah belajar SN bersamaan dengan N per 2. Saya ganti terus, darab dengan 2, darab dengan 7, tambah dengan 19 N tolak 1 darab dengan D. See? As simple as that. 20 per 2 darab 2A tambah N tolak 1. 20 tolak 1 19 darab D. Dan kita tak tahu berapa D. Memang soalan tanya cari beza sepunya. Guna kalkulator anda mendapat D. Saya dah pesan berkali-kali. Guna kalkulator menyelamatkan masa anda dalam dewan peperiksaan. Anda tidak hilang markah. Okey, 29. Soalan ini melibatkan persamaan kuadratik. Anda yang dah follow daripada lama dahulu dah tahu persamaan kuadratik, persamaan serentak berada di mana-mana. So be prepare. Kita kena bersedia untuk soalan yang melibatkan kuadratik. Jika tidak, kita akan termenung dalam dewan peperiksaan. Kita akan membuang banyak masa yang penting. Okey, saya baca soalan. 12 ni, 21, 30 sehinggalah
tak tahu berapa, ialah 987. So saya bulatkan jasad sebenarnya. Ada 3 jasad. 4, sorry. Di mana 12. Saya terbaca soalan pun saya dah tahu 12 adalah A. Dan daripada situ saya boleh mendapat D. Di mana D adalah 9. 12, 21 tolak 12. Atau 30 tolak 21. So siapa 987? Okey, 987 adalah, baca soalan, hasil tambah N sebutan pertama suatu janjang aritmetik ialah 987. So siapa 987? Ialah Sn, kerana hasil tambah. Anda lagi jelas tengok soalan ni, siapa pengantin? 987. Siapa 987? Ialah N per 2, formula jasad. Darab dengan 2 kali 12, saya kira terus 24, tambah dengan N tolak 1 darab dengan D. D-nya 9. Okey, masuk dalam fasa 3. Yang dah follow dunia matematik dah tahu fasa 3. Apa makna fasa 3? Ialah satu step yang mana anda hafal, ada 4 step. Angkat, jemput, buka kurungan, gabung. So apa berlaku? Anda angkat dulu 2 ni anda darab dengan nombor di sebelah kanan. Kalau saya tersilap, saya kira menggunakan tangan, tak ada kalkulator dengan saya. Okey. Dan anda buka kurungan 24N. 24N tambah dengan 9NN. 9N kuasa 2. Tolak 9 darab negatif 1, negatif 9N. Negatif 9N. Di sinilah saya pesan, inilah kuadratik. Student saya dah arif apabila kuadratik. Guna kalkulator. Anda mendapat 2 jawapan, satu positif, satu negatif. Positif dan negatif, ambil yang positif, dan yang negatif jangan ambil, kerana negatif tidak menggambarkan bilangan sebutan. Si study smart, tak perlu dah anda tukar kepada susah-susah. A nya 9, B negatif 9 tambah 24, dan C nya negatif 1974. Guna kalkulator. Dan untuk anda sempurnakan, rasa tak yakin, faktorkanlah, gabungkan kuadratik itu sehingga dapat jawapan. Okey, saya mengharapkan boleh follow semua dengan baik. Saya dah kata you are at the best group of academic. Why? Pasal anda belajar berfokus. Untuk fokus hari ini, kita fokus kepada soalan jodoh. Okey, soalan 30 saya tagging tu melibatkan 2 langkah. Kenapa 2 langkah? Cuba terperhati. Hitungkan hasil tambah semua sebutan janjang aritmetik 2, 6, 10, 14, 54. Okey, untuk menjawab soalan yang ini, ada satu pengantin di sini. Kita nak cari hasil tambah. Hasil tambah mestilah melibatkan N per 2 darab dengan 2A tambah N tolak 1 darab D. Inilah jawapan kepada soalan hasil tambah. Problem berlaku, A okey, A anda dah tahu 2, N, D anda dah tahu, D adalah 4. Problem ni ialah berapa N. Kita tak tahu N yang ini kita tahu kerana dia tak bagi tahu sebutan ada berapa daripada 2 sampai 54. Maka langkah pertama, pasal 2 langkah. Langkah pertama, cari dahulu N. Bila kita dapat N, kita akan ganti dalam ni N. So nak cari N, kita perlukan pengantin. That's konsep matematik. Untuk mendapat jawapan mesti ada pengantin. Siapa pengantin? Anda dah arif dah. Yang follow tuition ini daripada awal sampai akhir, anda dah tahu pengantinnya adalah 54. Siapa 54? Ialah Tn. Saya jodoh dengan jasad terus, Tn. Okey, Tn adalah A 2 tambah dengan N tolak 1 darab dengan D. D ni adalah 4.
Daripada sinilah anda mendapat N sama dengan berapa. Saya jelas itu. Tetapi jangan berhenti di sini, kerana soalan tak tanya ada berapa sebutan. Soalan nak tanya lebih lagi, di mana dia nak berapa hasil tambah. So ambil N yang anda dapat kat sini, ganti dalam seluruh jasad ni, anda dapatlah jawapan sebagai SN. Okay. So the way of thinking, saya tekan sangat, is the way of thinking. Ada soalan yang melibatkan jodoh, ada soalan yang melibatkan ganti. Soalan ni taraf tinggi sikit pasal melibatkan jodoh. Ramai pelajar yang mana jika matematiknya lemah, soalan ni sukar, kerana dia tiada perasaan untuk menjodohkan dengan siapa. Okey, untuk menjawab soalan 31, ini biasa soalan, so saya mengharapkan soalan ini dah jadi soalan K2 lah. K2 already. Apa makna K2? Kena beres dah sekarang. Okey, berapa bilangan gandaan 7 yang terletak antara 200 hingga 400? So, daripada 200 sehingga kepada 400. Yang soalan ini tanya, ada berapa bilangan gandaan 7? So, kita kena tahu jasad yang mana gandaan 7. Jasad gandaan 7 itu mestilah satu jasad yang boleh dibahagi dengan 7. Barulah dipanggil gandaan 7. Dia mesti berada antara 200 dan 400. 200 bukan gandaan 7. Gandaan 7 anda boleh guna kalkulator. Saya dah bagi tahu cara tekan kalkulator cerdik. 200 bahagi 7, anda dapat jawapan. Dan kemudian bunda akan ambil nombor yang lebih daripada bunda ke atas nombor tu, darab balik dengan 7. So 200, saya tak ada kalkulator pun. 7 kali 2, 14. Minta maaf, saya terlupa. So, gunakan kemahiran kalkulator anda, dapatkan nombor yang pertama yang boleh bagi dengan 7 dan kurang daripada 200. Kemudian seterusnya nombor yang kedua mestilah tambah 7, itu dipanggil gandaan 7. Dan carilah nombor yang terakhir yang dekat dengan 400 dan gandaan 7. Nombor itu ada kat situ, mesti kurang pada 400. 400 bukan gandaan 7. Anda jelas itu. So kurang-kurangnya ambil dua nombor yang ini dan yang ini, maka soalan tanya ada berapa bilangan gandaan 7. Siapa pengantin? Ialah nombor yang ini adalah pengantin, nombor yang ujung sekali ni, yang last itu. So kad pengenalan dia ialah TN, dan anda jodohlah dia dengan A tambah dengan N tolak 1 darab D. Jodoh dia tu dengan jasad, dan kemudian A anda dah tahu ialah yang ini A, dan D of course akan jadi 7D kerana dia gandaan 7, maka anda mendapat nilai N. Jawapan atau B nya ialah N, tak ada masalah. So saya minta maaf pasal tak dapat mencari gandaan 7 tanpa kalkulator. Okey, dan soalan 32 ni soalan kebat sikit. Kita tengok sebelum selepas pada ni soalan SPM, kita mungkin sempat habiskan soalan SPM dan masuk janjian geometri, insyaAllah kami next. Okey, soalan ini adalah soalan yang kita sesuai guna formula SN yang kedua. Formula SN yang kedua adalah macam ni, N per 2 darab dengan A tambah dengan L. Simple. A tambah L, di mana A sebutan pertama dan L sebutan yang terakhir. So saya baca soalan. Seutas dawah yang panjangnya 216 cm dipotong menjadi N bahagian. Supaya panjang bahagian itu membentuk satu janjang aritmetik. Jika panjang bahagian terpendek, sepaham yang ini ialah A, bahagian terpendek, bahagian yang paling pendek. Okey, dan bahagian paling panjang jasad ini anda faham bahawa kad pengenalannya adalah L dalam formula.
formula yang kedua. Mungkin tak perasan SN ada dua formula, dua jasad. Jasad anda biasa ialah N per 2 darab 2A tambah N tolak 1 darab D. Tapi ada satu lagi jasad ialah N per 2A tambah L, di mana tak pengenalan A ni jasadnya sebutan pertama dan L adalah jasad sebutan terakhir. So jelas sekarang simpel sangat. Pengantinnya siapa? 216. Siapa 216? Adalah SN. Kerana 216 ini ialah asal panjang dawai itu, tapi dipotong. Yang pertama 434 potong, yang kedua ada janjang aritmetik sebenarnya ni, membentuk satu janjang aritmetik, sehingga yang terakhir ialah 11/1/4. Kalau saya senaraikan dia macam ni, 4/3/4 sebutan pertama dot sampai terakhir 11/1/4. Soalan tanya cari nilai N, membawa maksud campur yang ini dengan yang ini, campur sebutan-sebutan tu membentuk asal panjang 216. So jangan tersalah, jangan tagging 216 sebagai TN, pasal dia bukan sebutan ke N, dia ialah hasil tambah. So formula tadi kita dah ada jasad, iaitu N per 2 yang kita nak ni, darab dengan A dah tahu 4/3/4 tambah dengan sebutan terakhir ialah 11/1/4, maka kita dapatlah jawapan N. Sekali lagi pesan, guna kalkulator. Anda mungkin tak tahu guna kalkulator, maka kena usaha mulai daripada sekarang guna kalkulator. So saya rasa kita sampai ke akhir. Kita belum dapat tengok soalan SPM. Apapun anda dah ada idea macam mana nak menjawab soalan yang melibatkan jodoh sekarang. Kenal siapa pengantin. Dalam soalan siapa pengantin, 216 pengantin, jodohlah dia dengan jasad yang pasangan yang sesuai dengan dia. Seperti yang saya buat dalam WhatsApp group, Telegram group, jangan jodoh dengan jasad yang lain daripada yang dibenarkan. Seluruh nota saya ada nota kaki dunia matematik. Anda rujuk baliklah apa sebenarnya yang ada dalam dunia matematik. Okey, setakat itu sekian. Wassalam.